Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua student Pat Al-Farabi. Sihat hari ini? Nak dengar suara sikit, respon, onkan mikrofon. Alhamdulillah sihat. Okey, mana Sihat. yang lain macam mana? Okey? Sesama je. Semua okey, tak apalah. Okey. Aisyah okey? Alhamdulillah Okey. Mak Aib apa? Mira okey, Mira Ismail. Okey. Okey, cikgu. Oh, lama tak dengar suara awak ni. Okey. Okey, siapa? Mana yang lain Tahu. Okey, hari tu kelas Cikgu Noridah berapa orang? Berapa orang kelas Cikgu Noridah hari tu? Semalam Semalam semalam. Berapa orang? Ramai ke? Berapa orang? Saja yang nak tanya. Ada? Cikgu ada bagi kuis sebenarnya. Cikgu Noridah ada bagi kuis, suruh jawab je. Lah, baiklah kalau macam tu, baiklah cikgu buat kelas. Kuis tu tak apalah, nak macam mana kan. Okey. Okey, tak apa. Okey, tak apalah. Pada skrin cikgu ni ada 8 orang lah termasuk cikgu. Jadi student 7 orang campur cikgu 8 orang. Yang lain cikgu tak tahu gimana. Okey, tak apalah. Kita teruskan pelajaran kita pagi ini Baik. Untuk pengetahuan anda semua, pembelajaran pada pagi ini dirakam untuk tujuan penambahbaikan, dan juga untuk pelajar-pelajar yang tidak menyertai dapat melihatnya apabila dimuat naik dalam Telegram nanti, insya-Allah. Baiklah, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, supaya kita mendapat petunjuk ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, macam nak jadi imam tarawih je kan. Okey, tak apa. Ya, saya. Izinkan saya ke tanah ke? Okeylah, cikgu bagi masa 2 minit. Okey. Boleh ke? Okey, buang air besar. Okey, tak apa. Okey, sementara yang lain kita tunggu Hazim ada urusan ke tandas. Baiklah, pasti tingkatan 4. Itu je lah rujukan kita. Okey, untuk sejarah ni. Okey, tak ada yang lain lah. Itulah rujukan utama Baik, rujuk muka surat. Okey, masih lagi dalam bab 2. Rujuk muka surat 36, perkembangan nasionalisme. Okey, kita akan bincang tentang topik perkembangan nasionalisme 2.7 dan topik 2.8 halaman perkembangan nasionalisme. Okey. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, kita akan selesaikan, kita akan tamatkan bab 2 ini lebih kurang 1 jam atau 1 jam lebih sikit. Kalau ada masalah, tak faham, dia akan menjadi 2 jam. Bergantunglah kepada pemahaman anda. Okey. Baik, okey, boleh baca-baca dulu topik tersebut. Yang belum baca boleh baca dengan pantas sebelum kita mulakan kelas, sebab kita tunggu Azim sekarang ni Dia Azim nak pergi buang air besar katanya. Okey. Alright, satu lagi cikgu nak beritahu
Okey, mungkin anda semua dah dengar berita, okey, tentang pembukaan semula sektor awam, okey, selepas PKP. Jadi antara sektor awam yang dibuka termasuklah sektor pendidikan. Okey, maksudnya sekolah dibuka semula. Okey, walau bagaimanapun pelajar yang boleh pergi sekolah selepas ini ialah calon peperiksaan awam saja. Bermaksud pelajar-pelajar ataupun calon-calon SPM dan juga calon-calon STP dan juga calon-calon STAM. Jadi awak tingkatan 4 bukan lagi calon SPM. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya, okey, kalau awak duduk rumah saja, goyang kaki, silam panggung, tak buat apa-apa, tak masuk, tak menyertai sebarang pembelajaran online dengan cikgu, maka tertinggallah anda. Okey, sukatan pelajaran anda akan tertinggal. Okey, tak dapat nak catch up. Itu je cikgu nak beritahu. Nanti masuk tingkatan 5 tahun depan, okey, susahlah sikit nak catch up. Banyak topik yang tertinggal. Itulah maksud cikgu. Alright. Azim, dah ada ke belum? Mana Azim? Belum lagi respon tu. Tak apalah Okey, kejut-kejut yang lain mesej-mesej, kejut-kejut yang lain Cikgu Saleh dah mula kelas ni kata. Okey, cikgu juga dah beritahu dalam Telegram tu. Okey. Tak ada lagi yang masuk. Okey. Okey, by the way, terima kasih Aisyah kerana sering kali mengingatkan cikgu tentang kelas sejarah. Okey, bukan cikgu tak ingat, cikgu ingat. Cuma apabila jadual belajar berakhir pada 28 hari bulan hari tu, okey, untuk pengetahuan anda semua, jadual waktu belajar dalam masa PKP dah berakhir 28 hari bulan April. Jadi, bila sudah berakhir, ada cikgu dia tak ikut dah jadual tu. Jadi itu sebabnya cikgu kena susun balik. Sebab bila cikgu nak buat kelas, ada lagi buat kelas. Bertembung dengan cikgu lain buat kelas. Itu masalahnya. Lebih lagi pula awak kelas 4 AF sering kali menjadi rebutan cikgu-cikgu. Cikgu malah nak ni, gaduh-gaduh ni. Beralah ya kan? Betul tak Aisyah? Betul. Kan? Kelas awak ni jadi rebutan. Kelas-kelas pandai lah 4AF, 5F yang lain. Okey, krik je budak-budaknya. Okey. Itu sebabnya cikgu sedang cari jalan macam mana nak buat. Sebab sekolah kena buat jadual dulu. Okey, seterusnya pada minggu lepas ke cikgu tak ingat. Minggu lepas kot. Cikgu terpaksa tangguhkan kelas kerana cikgu ada urusan kematian, kes kecemasan di kampung cikgu di Negeri Sembilan. Jadi okey, cikgu kena pergi banyaklah perkara yang cikgu kena buat sepanjang nak keluar merentah negeri. Nanti PKP ni sangat sukar. Ada berapa banyak blok-blok cikgu kena hadapi macam-macam soal siasat. Sebaik tak kena tangkap je. Okey, sebaik ada surat kebenaran. Itu je lah. Jadi minta maaf sebab itu terpaksa cikgu tangguhkan lah sebab memang ada kes kecemasan sungguh-sungguh ada kes kecemasan. Di talian sekarang Azim. Lama Azim. Buat apa ni? Okey, makan apa sahur tadi? Okey. Okey, sama-sama itu baca dulu topik 2.7, 2.8 yang ada dalam talian baca dulu. Okey. Mana Azim ni? Azim? Oh Azim, adalah. Lama ni Azim. Okey, baik. Tapi tanpa buang masa lah. Kita mulakanlah Tapi tak masuk lagi, cikgu nak imbas kembali topik yang lalu. Okey.
supaya dia ada kaitan antara satu sama lain. Baiklah pelajar-pelajar, lihat skrin masing-masing. Cikgu kongsikan skrin. Cikgu tunjukkan buku teks. Topik lalu, halaman 34, faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Okey, baik, jom. Okey, tengok skrin masing-masing. Alright. Okey. Baik students, okey. Baik, ini topik yang lalu, tak silap cikgu kita sudah mempelajarinya. Okey, Echa, kita dah belajar kan topik ni? Echa? Dah ya, kan? Dah kan? Alhamdulillah. Okey, kita nak imbas kembali, refresh balik. Baik pelajar-pelajar sekalian, sebab-sebab kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita ada 6 sebab, ada 6 faktor. Yang pertama, peranan agama. Yang kedua, penulisan kreatif. Yang ketiga, media cetak. Yang keempat, sistem pendidikan. Yang kelima, kemunculan golongan intelektual. Dan yang keenam, pengaruh luar dan serantau. Okey. Baik kalau anda dapat mengingat ke-6 faktor ni, iaitu menyatakan ke-6 faktor ni sebenarnya dah bagus. Lebih baik, lebih bagus anda dapat menjelaskan ke-6 faktor tersebut. Daripada menyatakan, awak menjelaskan. Okey, kalau menyatakan faktor-faktor tersebut, yang ni, peranan agama, penulisan kreatif, media cetak, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual dan pengaruh luar serantau, tanpa beri penjelasan, itu menyatakan. Tapi kalau kata kalau soalan kata menjelaskan faktor kemunculan gerakan nasionalisme, anda perlu beri faktanya, iaitu sebab bersama huraiannya. Itulah maksud menjelaskan. Okey. Baik. Okey, cikgu harap anda semua faham semua sebab-sebab ni Okey, peranan agama, penulisan kreatif, media cetak, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual, pengaruh luar dan serantau. Cikgu harap anda fahamlah. Okey. Baik, dan ke-6 pengaruh ini telah mencetuskan gerakan nasionalisme di negara kita. Okey, baik. Cikgu nak tanya di talian. Azim dah ada? Belum lagi? Okey, tak apa. Baik, seterusnya, kalau anda perasan, pelajar-pelajar, kita juga telah masuk sedikit topik 2.7 sebenarnya, iaitu perkembangan nasionalisme. Kita dah masuk sikit, iaitu perjuangan golongan intelektual. Baik, imbas kembali. Perkembangan nasionalisme di negara kita boleh dilihat melalui 3 aspek. Satu, perkembangan tersebut dipelopori oleh golongan intelektual. Intelektual bermaksud golongan cerdik pandai atau cendekiawan. Yang kedua ialah melalui penulisan oleh guru, penulis dan juga wartawan. Jadi bentuk penulisan ini seperti karya, seperti akhbar, majalah, novel, cerpen dan puisi. Manakala aspek yang ketiga ialah persatuan, atau pertubuhan, samalah. Jadi ini bersifat sosioekonomi dan politik. Jadi kalau kita faham perkembangan nasionalisme ni ada 3 aspek. Yang pertama, perjuangan golongan intelektual cerdik pandai. Yang kedua, perjuangan melalui penulisan, dan yang ketiga, perjuangan melalui pertubuhan. Simple saja. Dan kita dah berasuk sikit yang ini, perjuangan golongan intelektual. Ingat balik yang ni kita dah belajar. Jadi nak faham
ketiga-tiga aspek ini anda perlu buat analisis. Apakah analisis tersebut seperti yang cikgu dah tunjukkan sebelum ni. Okey, tengok ni. Ni dia. Okey. Siapakah tokoh intelektual berpendidikan agama? Siapa? Kita bincang yang ini dulu, perjuangan golongan intelektual. Ini dah jawab sebenarnya soalan ni, sebab cikgu imbas kembali. Mengapakah golongan tersebut terlibat dalam gerakan nasionalisme dan bagaimanakah golongan agama menggerakkan nasionalisme tersebut. Jadi pelajar dah jawab sebenarnya soalan ni. Okay, baik. Seterusnya kita akan sambung. Yang ni kita akan sambung perjuangan intelektual berpendidikan Inggeris dan juga perjuangan intelektual berpendidikan Melayu. Okey, jadi perjuangan golongan intelektual ni ada 3 lagi. Dipecah lagi 3. Jadi golongan cerdik pandai ni dia menerima pendidikan yang berbeza-beza. 1, pendidikan agama. Nampak cerdik pandai yang berpendidikan agama, lulusan agama. Okey. Kemudian cerdik pandai lulusan Inggeris. Okey. Kemudian cerdik pandai lulusan Melayu. Maksudnya berpendidikan Melayu. Okey, 3-3 ni memang orang Melayu tetapi menerima latar belakang pendidikan yang berbeza. Okey, baik. Rasanya boleh kita cikgu teruskan. Nak tunggu ke? Hazim dah ada ke? Masuk ke? Dah ada cikgu. Oh, ada. Bagus. Dengar tak apa cikgu cakap tadi? Dengar cikgu. Alright, baik kita sambung. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kembali kepada buku teks. Okey. Baik. Okey, sekarang ni cikgu nak tahu, okey. Anda dah baca, cikgu suruh awak baca. Okey, kita buat analisis bagi intelektual berpendidikan Inggeris dan intelektual berpendidikan Melayu. Analisis tersebut seperti analisis yang ini, yang lalu. Baiklah, untuk itu awak tukarkan soalan ni. Kalau contoh agama, tukarlah kepada golongan Inggeris. Okey, baik. Jadi cikgu copy soalan ini. Cikgu kongsikan dalam ruangan chat. Cikgu kongsikan dalam ruangan chat. Okey. Baik, awak gantikan agama kat sini dengan Inggeris. Sebab sekarang kita bincang perjuangan golongan intelektual berpendidikan Inggeris. Okey, jadi semua murid rujuk halaman 37, mari sama-sama kita analisisnya. Apabila kita dapat analisis, kita akan faham. Okey. Baik, yang pertama cuba jawab siapakah tokoh intelektual tersebut? Yang kedua, mengapa golongan tersebut berjuang, dan yang tiga, bagaimana mereka berjuang. Begitulah. Okey. Cikgu rasa soalan ni tak ada masalah. Faham kot? Faham tak soalan ni? Yang pertama cikgu tanya, faham soalan ni? Sudah respon? Faham tak soalan? Faham. Okey, baik. Okey, soalan ni simple, jawapannya simple saja sebenarnya. Jangan panjang-panjang. Okey, cikgu bagi masa lebih kurang 1 hingga 2 minit Awak cari ke, awak ambil pen highlighter ataupun pen, awak gariskan persoalan tersebut, buat catatan, buat awak cerakinkan siapa, mengapa, bagaimana untuk golongan intelektual berpendidikan Inggeris. Okey, 1 hingga 2 minit dari sekarang. Okey, nanti cikgu tanya secara random silakan. 1 minit 1 hingga 2 minit. Okey, teruskan. Senang je tu. Okey, siapakah golongan intelektual berpendidikan Inggeris? Maksudnya anda perlu kenal pasti tokoh atau individu tersebut. Dalam buku teks tu tengok dah, nampak dah siapa tokoh dia kan. Okey, awak highlightkan aja cukup. Highlightkan aja atau gariskan. Cikgu. Ya, saya. Kenapa phone saya tak ada yang cikgu send soalan dekat ruangan chat tu? Ada. Saya tak ada. Yang lain nampak tak? Yang lain nampak tak? Mungkin saya terkeluar tadi ke tak? Ada je. Ada awak terkeluar ke? Tertekan back dia. Tak apa. Cikgu hantar balik. Tak ada masalah kot. Okey, cikgu. Alright. Sekejap
Aida ni. Apa pula? Oh, hantar balik. Kena check Azim. Okey, dapat go. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. Simple je jawapannya. Okey, simple. Okey. 2 minit dari sekarang. Ya kena. Okey, awak kaedah dia tak kisah guna apa, nak highlightkan atau gariskan ataupun nak cerahkinkan, pindahkan maklumat tersebut dalam sticky notes atau memo pad, tak ada masalah. It's up to you. Kaedah apa-apa bebas. Okey, yang penting soalan-soalan tersebut ada jawapan dia. Ini dinamakan analisis. Tadi cikgu cakap tadi yang pertama, awak dah nyatakan tu selesai. Yang kedua menjelaskan selesai. Yang ketiga analisis. Okey, inilah analisis. Okey ke student? Okey ke student? Senang je kan? Okey, awak buat analisis saja kan? Okey, tak apa, lagi berapa minit je lagi? Okey, couple second from now. Okey. Okey ke? Kita teruskan ni. Senang je ni. Boleh? Boleh. Okey, Aiman ataupun Amira Ismail, okey ke tak? Okey cikgu. Alhamdulillah. Zahasrul okey? Okey cikgu. Alright. Nur Husni, okey? Okey cikgu. Okey, baik, bagus. Okey, kalau dah okey semua, okey, baik. Dengar sini macam mana kita nak buat. Anda kena present apa yang awak buat tadi. Macam mana? Tahu tak cara present? Respon. Anda tahu tak cara present? Kalau tahu cikgu tak nak beritahu dah. Tak. Tak. Okey, baik. Baik. Tak Okay. tahu. Tak tahu Oh, lama Tak pengenalan. tahu. Tak tahu cikgu. Okey, cikgu beritahu lah kan. Okey, benda ni kita guna, benda ni teknologi. Okey, jadi kita memanfaatkannya sebaik mungkin. Skrin anda pada Google Meet tu kan, telefon anda tu kan. Awak tekan nampak tak 3 dot, 3 titik di penjuru atas kanan. Nampak? Baik, tekan 3 titik tersebut. Nampak tak? Cikgu. Okey, kan 3 titik tu okey akan keluar satu ada tool kan atau toolbar. Is present screen. Okey, baik. Jadi fungsi present screen ialah awak nak present, awak nak tunjukkan kepada audien, kepada rakan-rakan dan cikgu dalam talian apa yang awak dah buat. Okey. Jadi sama ada awak tangkap gambar, okay, ataupun secara live dengan guna kamera belakang telefon tu. Kalau guna
kamera belakang telefon tu kena tukar lah kamera kan, ada dekat situ kan, atas dia change kamera, betul tak? Ada tak? Ada kan? CC dia. Bukan, CC tu subtitle. Okey, baik. Kalau kita buka Google Meet, okey, dekat situ ada, kita buka Google Meet, okey, kita tunjuk lah dulu contoh senang bagi faham. Lain kali kita tak nak terang nanti lah. Okey, buka Google Meet, katakan kita nak present screen kan. Okey. Jadi kita nak present, tekan screen Google Meet pada 3 titik ke atas, kita tekan 3 titik, betul? Lepas tu kita start lah present screen, tekan present screen. Kemudian selain daripada tu, okey, awak juga boleh tukar kameranya, okey. Kan kita guna Google Meet kan, kita guna kamera depan, betul tak? Betul. Betul. Katakan kita nak tunjukkan jawapan kita secara live, secara langsung, okey. Jadi kita kena tukarlah posisi kamera dari depan ke kamera belakang pun. Jadi pada 3 titik tu tekan yang sama, dekat atas tu, atas sekali tulis apa? Ada tak dia cakap change camera? Ada tak? Okey. Aku beritahu cikgu, tekan 3 titik tu dah belum? Dah. Okey, apa dekat atas sekali? Lepas 3 titik yang atas sekali tulis apa? Switch camera. Itulah maksudnya. Okey. Oh. Change kamera maksudnya, jadi kamera akan bertukar dari depan ke belakang. Jadi bila belakang, awak boleh tunjukkanlah jawapan awak tu di buku teks atau di mana-mana kita faham. Oh, faham. Present screen dulu, okey, ataupun okey, itu tak bukan, itu dengan guna kamera, guna kamera, okey. Jadi cikgu nampaklah gambar dia. Okey, yang kedua, yang kedua guna present screen. Jadi present screen, awak snap gambar dulu. Contoh katakan awak, jawapan awak dah siap dalam kertas test dah siap jawapannya ditulis. Snap gambar siap-siap. Jadi gambar akan disimpan dalam galeri. Dengan menggunakan present screen, lepas tu awak carilah gambar itu semula di galeri masing-masing. Okey, baik, apa kata semua dibuat, kita snap gambar. Okey, baik, sekarang student, okey, cikgu rasa semua dah siap. Okey, snap gambar. Okey, tugasan tadi snap gambar. Okey, snap gambar kemudian simpan dalam galeri. Dia akan automatik simpan dalam galeri kan. Okey, sekarang semua buat snap gambar tu, snap gambar, lepas tu nak crop lah, terpulang, crop elok-elok. Okey, jadi gambar tu akan simpan dalam galeri. Okey, cuba buat dulu. Dah siap belum? Sedang. Dah siap. Okey, dah Azim. Okey. Ya, cikgu. Oh, dah siap snap. Saya tak berapa faham soalan nombor 2. Tak berapa faham soalan nombor 2. Oh lah, kesiannya. Baik, kita soalan nombor 2. Ada siannya. Okey, baik. Okey, Mira, nombor 2 itu bermaksud mengapakah intelektual tersebut terlibat dalam gerakan nasionalisme. Okey, tujuan nombor 2 tu mereka berjuang. Tujuan mereka berjuang. Mira, mengapa mereka berjuang? Siapa mereka tu? Tokoh tu dia lah. Kan? Faham Mira? Okey, faham cikgu. Okey. Kenapa mereka berjuang? Ada kat situ. Okey. Ada, cikgu nampak dah. Okey, baik. Okey, kalau dah selesai, cikgu nak test lah dulu. Aida, okey, awak guna. Okey, sekarang aku nak awak present jawapan awak. Okey. Okey, kemudian ada 3 titik present screen. Cuba buat Aida lepas. Okey, bagus. Cikgu nampak. Okey, pergi galeri. Alamak. Okey, mana awak taruh gambar tadi? Alamak apa? Oh, yang gambar peribadi? Tak. Oh lah, saya ingatlah. Okey, tak apa, cikgu nampak. Okey. Baik Aida. Ya. Aida. Ya.
Awak hanya jawab soalan nombor 1 je. Siapa tokoh tu? Tokoh dia Siapa dia beritahu secara lisan? Raja Chulan, Raja Abdullah, Mahmud Mat, Muhammad apa tu? Inas Abdullah dan Raja Uda Raja Muhammad. Okey, bagus. Itulah tokoh-tokoh atau cendekiawan lulusan Inggeris. Sebenarnya ramai lagi. Cukuplah awak tahu yang tu. Tak perlu ramai-ramai. Okey, baik. Okey, tengok pun ada jawapan bagi nombor 2 dan nombor 3 kat situ. Alright, tak apa. So okey. Okay. Baik, stop present Aida. Pandai pun dah present. Okey. Baik, sekarang ni cikgu nak stop present. Okey. Baik, sekarang ni cikgu nak Nur Rusni cuba present tadi untuk jawab soalan nombor 2. Silakan Rusni. Hello, Nur. Cikgu. Ya, saya. Lain tak laju, cikgu. Saya tak dengar sangat bercakap apa. Oh, ya ke? Alamak, kesiannya. Okey, tak apalah. Zahazrul. Zahazrul. Okey. Boleh present jawapan awak untuk nombor 2. Ya. Okey, cuba. Okey, masing-masing lihat telefon. Okey, Zahazrul sedang present jawapan dia. Okey. Okey, dah present, cikgu nampak awak pergi galeri. Galeri awak, galeri. Pergi galeri. Betul dah Zahazrul? Awak pergi galeri awak je. Start present, lepas tu pergi galeri. Okey, betul. Okey, pergi galeri. Galeri kat mana cikgu? Galeri telefon awak. Ya. Awak keluar. Tak masalah, keluar. Nampak, cikgu nampak. Galeri telefon. Okey, gambar awak tangkap gambar tadi. Mana? Tu, nampak dah? Alright. Okey, besarkan zoom in. Zoom in. Okey, baik. Okey, Zahazrul. Present. Nombor 2. Tujuan. Untuk Mengapakah mendapat pendidikan bagi orang Melayu. Ya, bagus. Okey. Untuk menyuarakan hak mendapat pendidikan bagi orang Melayu. Okey. Ada tak awak jumpa yang lain? Ada lagi? Ada lagi tu? Membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Bagus. Itu yang kedua. Sebenarnya tu ada lagi Zahazrul. Cuba kenal pasti. Sebelum ayat tu ada lagi. Apa dia? Menuntut British memperbaik taraf hidup orang Melayu. Bagus. Cun. Cantik. Okey, pelajar-pelajar yang lain. Thank you Zahazrul. Baik, ada 3 tujuan golongan tersebut berjuang. Yang pertama, okey. Okey, cek masing-masing. Kalau tak lengkap, okey, tambah. Yang pertama ialah, okey. Yang pertama ialah menyuarakan hak mendapat pendidikan bagi orang Melayu. Okey. Yang kedua, memperbaik taraf hidup orang Melayu. Dan yang ketiga, membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Good job Zahazrul. Okey, boleh stop presentation. Okey. Baik, alhamdulillah. Faham tak yang lain? Okey, bagus. Baik, yang persoalan terakhir. Bagaimanakah golongan tersebut berjuang? Okey, cikgu nak tanyalah pada Aiman ataupun adik dia Amira lah. Okey, Mira, boleh jawab soalan nombor 3? Boleh cikgu. Alhamdulillah. Ni Aida Masarah.
Okey, Mira, cepat present. Sekejap cikgu. Saya tengah. Abang awak tengah. Bukan. Saya tengah. Macam ni cikgu cari dia tadi? Allah. Oh, jawapan dah ada? Dah ada jawapan dia? Ikut. Okey, dalam buku teks ke dalam kertas lain? Dalam buku teks. Okey, baik. Snap gambar dulu. Buku teks tu. Snap gambar. Dah snap belum? Sekejap cikgu. Snap gambar dulu. Tak apa. Pelan-pelan. Okey. Nak kena... Snap gambar. Snap gambar, takat gambar. Dah cikgu. Cuba. Takat gambar dulu. Dah, takat gambar dah. Entahlah. Takat gambar. Saya. Telefon ni. Ada 2 cikgu kan? Apa dia? 2? Dua. Kita tengok sama-sama. Okey. Cara. Okey. Dah, Aiman? Tak cikgu? Tak. Tak lagi. Saya tak tahu. Okey, cikgu nak tanya soalan. Dah tangkap gambar ke belum? Tangkap gambar tu nak kena keluar daripada ni ke ataupun tangkap gambar kat dalam ni je? Okay, setiap telefon kan awak janganlah tutup Google Meet ni. Awak kan boleh keluar. Tekan home terus. Okey, baik. Aiman, okey, tak apa. Cikgu tunjukkanlah. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, baik. Alright, Baik, tengok dekat depan ni. Sekejap cikgu kena set balik semula. Sekejap Sian ke Aiman apa Mira ni tak dapat. Okey. Okey, cikgu masuk. Okey. Nampak Baik, cara dia. Okey. Sekejap Okey, cuba tengok. Okey, cikgu tunjuk sekejap. Tidak mengenang. Cikgu punya apa tu? Bunyi merpati. Okey. Sekejap, sebenarnya cikgu nak tunjukkan telefon cikgu ni, tapi dia sebenarnya kerana cikgu ni penganjur host dalam masa yang sama. Okey, guna laptop sebab dia ada gambar tu. Sebab tu tak ada masalah. Baik, Aiman. Okey. Baik. Okey. Dah settle Aiman? Mira, mana Mira tadi? Oh, Mira. Belum. Allah, kesiannya awak Okey. Baik, setiap telefon dia ada kan boleh contoh bila awak buka ni awak boleh buka yang kedua, buka slide yang ketiga kan. Awak reti tak reti? Tak. Tak berapa faham. Okey, tak apalah. Okey. Tak apa Mira. Cikgu tak ada masalah pun. Okey, nanti awak belajar macam mana Okey, telefon awak bukan cikgu nak tunjuk jugalah. Okey. Baik, sekejap Okey, semua tengok skrin masing-masing. Okey, cikgu kongsikan. Okey, terutama pada Mira. Okey. Okey, lihat. Okey, nampak nampak tak? Okey. Baik. Setiap telefon kita boleh
kita boleh pergi ke aplikasi lain tanpa menutupnya. Contoh, katakan nampak ni kan, ni Telegram awak katakan cikgu nak pergi ke YouTube katakan. YouTube. Jadi cikgu tekan yang ni. Tekan sini. Okey. Tekan yang ni. Okey. Tekan yang ini. Okey. Jangan tutup. Jangan tutup. Pergi ke lain. Okey. Ulang sekali lagi. Okey, tekan yang ni. Okey. Jadi kan nampak macam ni kan? Betul tak? Semua telefon ada macam ni kot. Jadi pergilah aplikasi lain yang awak nak pergi. Kata nak pergi WhatsApp pula. Nampak? Sama macam Google Meet tadi. Jadi okey. Jadi awak buatlah macam ni. Okey, pergi balik kepada Telegram tadi. Ni Telegram balik. Macam itulah untuk kita nak present kita punya screen. Kita kan boleh kan siap telefon boleh macam ni. Okey. Tak ada masalah. Okey, tak apa Man. Aiman tak apa. It's okay. Okey, baiklah. Okey, kalau okey Aiman. Mira. Kalau tak dapat present tak apa. Cuba awak type lah jawapan awak tu untuk dalam ruangan chat. Okey, cuba. Okey, go. Okey, silakan. Okey. Tak dapat tak apa. Okey, tunggu Mira kejap. Okey. Kita bantu kawan kita ni Mira. Okey, insya-Allah dia boleh dapat tu. Okey. Boleh. Boleh punya. Senang je. Dia tak susah pun. Soalannya simple aja. Okey. Husni, awak dapat 2 Husni? Tapi tak tahu betul ke tak. Tak apa. Okey. Tahu jangan beritahu. Kita tunggu Mira dulu. Okey. Boleh Nur Husni kongsikan je. Lawak. Siapa tu? Sekejap right. Okey Aiman, okey. Mira okey dah. Awak tulis dalam ruangan chat. Tak apa. Okey, go. Dah tulis dah ruangan chat. Belum. Tengok. Tengah cikgu. Okey. Cikgu tunggu. Okey, itu sebabnya kalau kita nak type dalam ruangan chat, kalau jawapan dia panjang lambatlah sikit. Itu sebabnya cikgu minta pelajar-pelajar dia present. Cikgu dah lama dah guna ni. Awak je tertinggal sedikit. Okay. Kelas lain di bawah cikgu semua dah pandai present sendiri. Lagi hebat sebenarnya. Okey. Ada Cikgu tu buat nak tulis penuh ke? simple-simple je lah. Okey. Simple je, nanti dalam periksa tulis penuh. Simple je. Okey, soalan cikgu tu bagaimana cara kan? Macam mana? Apakah cara golongan tersebut berjuang? Guna cara apa? Okey, tulis simple je, ringkas dalam ruangan chat. Tak perlu banyak-banyak. Okey. Okey dah ke? Okey. Baik, cuba lihat jawapan Mira. Okey, semua nampak kot. Menyalurkan idea dan tuntutan dengan cara berbaik-baik dengan British. Okey, serta menggunakan akhbar seperti Warta Melaya. Okey, bagus. Okey. Baik. Kalau kita kira markah ataupun poin ada 3 poin. Tapi kalau kita bincangkan cara dia ada 2 lah. Okey. Yang cara pertama berbaik-baik dengan British. Bagus, Mira. Okey. Yang kedua menggunakan akhbar. Ada 2 cara. Okey. Okey, bagaimana dengan 3 poin tadi? 3 poin ni kalau kita nak jelaskan dari segi fakta, huraian dan contoh. Okey. Jadi cara berbaik-baik dengan British adalah cara yang pertama. Jadi golongan berpendidikan Inggeris ni kaedah pertama berjuang dia berbaik-baik dengan Inggeris. Okey. Itu fakta pertama. Fakta kedua, selain berbaik-baik dengan Inggeris, mereka menggunakan akhbar, maksudnya menyampaikan idea nasionalisme melalui akhbar. Okey, itu cara kedua. Contoh, dalam cara kedua ni ada contoh dia. Ada C. Contoh akhbar, nama akhbar tersebut seperti Warta Melaya, Lembaga Malaya dan Utusan. Kat situ 2 cara 3 markah. Faham? Faham semua? Faham. Faham tak? Okey, alhamdulillah. Okey, baik.
Okey, sekarang ni awak dah mahir, dah mahir, dah master analisis tersebut. Cuba buat analisis seterusnya bagi golongan intelektual pendidikan Melayu. Okey, yang ni pun sama, 1 hingga 2 minit. Okey, senang saja. Okey, semua dah pandai kan? Okey. Rasanya insya-Allah tu boleh tu. Okey. Okey, lihat. Seterusnya golongan intelektual lulusan pendidikan Melayu. Okey, persoalan yang sama persoalan yang sama awak tukar kepada berpendidikan Melayu. Okey. 1 hingga 2 minit bermula dari sekarang. Senang je. Teruskan. Senang je kan? Tak susah. Betul tak? Dengar bisikan mesra, kalimat kerahan tertera, bermula rahasia. Malamku tak akan bertemu menyebut namamu. Tiada batasan waktu, tiada tempat tertentu di gunung bintang, di air siapapun hamba keikhlasan doa keagungan kasih berubah. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru okey dah ke? Senang je kan? Okey, kita teruskanlah. Senang. Okey tak, student? Okey, jom kita sama-sama bincang jawapan dia. Baik. Okey. Azim, boleh present jawapan awak Azim? Dah siap Azim? InsyaAllah boleh go. Okey, alhamdulillah. Okey, Azim, present Azim. Snap gambar present. Okey. Dah go snap ya. Okey, boleh silakan. Okey, Azim sedang presentation. Okey, tumpukan perhatian. Teruskan Azim. Dapat go. Alright, good. Okey, Dapat. baik. Okey, dapat. Nampak? Cuba nampak dengan jelas. Cuma awak boleh zoom in kan sikit.
Okey. Okey. Besar sangat pula. Okey awak. Okey, alright. Okey, yang pertama dulu Azim. Siapa tokoh dia Azim? Tokoh dia Oti Dusek, Okey, teruskan. Abdul Hadi Hassan, Abdul Okey. Hadi Abdul Manan dan Harun Aminur Rashid. Okey, baik. Harun Aminur Rashid. So, okey, sebenarnya ramai lagi. Ada lagi tu kalau awak jumpa. Siapa dia? Zaba. Bagus. Lagi? Ni Buyong Adil. Yes, Buyong Adil. Satu lagi? Another one. Ada selepas Buyong Adil tu. Abdul Hadi Hassan. Yes, samalah awak dah sebut tadi sebenarnya. Okey, baik. Okey. Okey, apa yang diberitahu oleh Hazim tadi betul. Okey, itulah golongan intelektual lulusan Melayu. Okey, sebenarnya ramai lagi pelajar-pelajar, jangan awak ingat ini saja sebenarnya ramai lagi. Kalau letakkan semua dalam sini penuh lah kan nama dia kan. Baik, cukuplah sekadar dinyatakan beberapa nama, antaranya yang terkenal seperti Harun Aminur Rashid, kemudian Abdul Hadi Abdul Manan, Zakbar ni terkenal, pendeta bahasa Melayu ni. Zakbar Zainal Abidin bin Hassan. Zakbar jadi dia ni pendeta bahasa Melayu. Kemudian kita ada pakar sejarah, namanya Buyong Adil. Yang ni menulis dalam perspektif sejarah. Buyong Adil ni banyak menghasilkan buku-buku ilmiah tentang sejarah dan juga buku-buku lain tentang kepentingan orang Melayu. Okey, jadi itulah tokoh-tokohnya. Sebenarnya ramai lagi. Baik, Azim. Cikgu nak satu lagi Azim. Satu je. Okey. Cuba awak nyatakan tujuan tokoh ini berjuang. Apa tujuan ni? Apa isunya, apa tujuannya, untuk apa? Untuk meniupkan kesedaran dalam kalangan pelajar sehinggalah nampak. Kesedaran bangsa. Tapi kalau kita Azim betul, tapi kalau kita baca balik ayat tu, berjaya meniupkan kesedaran dalam kalangan pelajar, itu dah jadi menampak macam kesan. Setuju tak? Betul. Kesan dia. Soalan dia ialah sebab mengapa dia berjuang. Cuba tengok point. Cuba sebenarnya tak ada masalah lah cikgu, sebenarnya tak ada kata jawapan Azim tu total salah. Secara umumnya betul. Memanglah kita belajar ni bab nasionalisme. Jadi secara umumnya memanglah semuanya nak meniupkan kesedaran nasionalisme. Itu betul cikgu, tak nafikan. Tapi cikgu nak dia punya tujuan dia berjuang dekat sini. Selain daripada meniupkan kesedaran nasionalisme. Cuba tengok poin ketiga. Mengasah bakat pelajar. Poin kedua, betul. Mengasah bakat pelajar. Kemudian mengasah bakat pelajar itu bukan itu yang nak sebenarnya. Betul. Tapi yang paling bagus dalam usaha membangkitkan semangat kebangsaan. Itu isu dia. Dia menaikkan semangat kebangsaan tu. Ya. Nampak tak? Poin kedua, kewujudan pejabat karang mengarang. Baik. Pejabat karang mengarang ni dia punya ketuanya Zakbar. Zakbar ketuanya. Jadi Zakbar ni telah pengurusan Zakbar telah berjaya menghasilkan ramai penulis-penulis berbakat. Jadi penulis ini dalam secara tidak langsung akan membangkitkan semangat kebangsaan. Betul lah tu. Cuma tak lengkap je ayat dia. Baik. Satu lagi ialah selain poin kedua, lihat poin ketiga kat situ. Pembaharuan dari negara luar. Ada tak nampak? Kemasukan bahan bacaan dari Timur Tengah. Inilah dia. Alright.
Okey, jadi itulah sebab-sebab okey golongan intelektual berpendidikan Melayu. Yang pertama tadi ialah secara umumnya meniup kesedaran nasionalisme, kemudian kebangsaan, okey, semangat kebangsaan dan kemasukan bahan bacaan dari Timur Tengah, okey, mendedahkan pembaharuan dari negara luar. Okey, jadi itulah sebab mengapa golongan ini berjuang. Apa sebabnya? Okey, yang pertama kesedaran nasionalisme, yang kedua sudah tentulah semangat kebangsaan. Okey. Dan yang ketiga pembaharuan dari negara luar. Kemudian yang keempat, okey, kalau nak letak keempat boleh juga cuba tengok poin yang keempat, okey, mata pelajaran sejarah ni membangkitkan kesedaran kepada penuntutnya. Jadi yang itu sebenarnya sama dengan yang pertama, membangkitkan kesedaran nasionalisme. Okey, maksudnya golongan intelek Melayu ni, okey, seperti contoh Boyong Adil, okey, dia tulis penulisan sejarah. Dia ambil contoh Empire Melayu di alam Melayu. Jadi bila rakyat baca penulisan Boyong Adil tentang Empire Melayu, jadi rakyat akan rasa cinta pada negaranya sehingga melahirkan satu kesedaran nasionalisme. Begitulah pelajar-pelajar. Faham? Faham tak? Faham tak? Jadi kalau caranya pula, caranya macam mana Azim? Dia akan menghasilkan buku berkualitas. Buku berkualiti. Seperti apa buku tersebut? Kalau ada contoh buku tu. Kalau ada tak ada. Sebenarnya ada buku-bukunya tersebut. Banyak buku-bukunya seperti buku-buku karya Boyong Adil, Zakbar, okey. Kau tahu Zakbar? Okey, buku Zakbar tahu tak? Okay, Zakbar mengeluarkan satu buku yang sangat, orang kata, sangat berharga, menjadi khazanah sekarang. Buku itu menjadi asas kepada bahasa Melayu pada hari ini. Jadi Zakbar telah menghasilkan satu buku yang pertama, iaitu Ilmu Karang Mengarang. Jadi dalam buku itu dijelaskan dengan terperinci bagaimana nak menghasilkan karangan bahasa Melayu yang baik. Semuanya ditulis oleh Zakbar. Okey. Walaupun kita nampak buku Ilmu Karang Mengarang yang ditulis oleh Zakbar ni nampak macam cara-cara mengarang yang baik, tetapi isi karangan tersebut ada mesej tersirat dan mesej tersurat, iaitu kepada kesedaran nasionalisme. Faham semua pelajar? Faham tak? Yang lain okey? Ada nak tanya? Okey, setakat ni ada nak tanya tentang peranan golongan intelektual. Kita dah belajar tiga. Yang pertama lulusan agama, yang kedua lulusan Inggeris dan yang ketiga lulusan Melayu. Ada nak tanya? Nak tanya silakan. Okey. Okey, jangan malu bertanya. Tanya. Okey, kalau ada persoalan silakan. Kalau tak ada, respon. Cikgu teruskan. Ada atau tiada? Tak ada. Okey, Aida ada? Tak ada. Tak ada. Okey, yang lain tak ada Okey. Husni tak ada, Husni. Nur ni ada? Tak ada cikgu. Tak ada? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Kalau tiada, okey, Hazim stop presentation. Kita teruskan dengan perjuangan melalui penulisan. Okey, Hazim stop presentation. Cikgu pula nak present. Okey, baik. Lihat skrin masing-masing. Okey. Halaman buku teks ke surat 38. Okey. Baik, kita tengok Cikgu buat ulasan. Okey. Buku teks ke surat 38. Okey. Baik, perjuangan melalui penulisan. Okey, baik. Okey, dalam penulisan ada 3 bentuk perjuangan tersebut. Bentuk pertama melalui akhbar.
ataupun surat. Kedua, majalah. Yang ketiga, novel. Okey. Yang keempat, cerpen. Dan yang kelima, puisi. Ada 5 bentuk perjuangan. Ingat pelajar-pelajar, akhbar, majalah, novel, cerpen, puisi. Jadi mudah saja awak ingat. Sebab pada ketika itu, ini sajalah wadah yang ada untuk menyampaikan mesej penindasan, mesej kesengsaraan penjajah kepada rakyat. Ini sajalah wadah yang ada. Masa tu mana ada Telegram, mana ada WhatsApp, TikTok, apatah lagi tak ada, apatah lagi Google Meet macam hari ni. Tak ada. Jadi penyampaian idea ataupun mesej-mesej nasionalisme melalui wadah-wadah ini pelajar-pelajar. Okey. Jadi kita lihat. Okey, akhbar majalah, kita tengok akhbar lah dulu akhbar. Okey. Akhbar dan majalah. Okey, tengok Okey. Baik. Tengok sini. Akhbar dan majalah. Okey, akhbar majalah ya memang benar. Akhbar ni mengetengahkan isu tentang hak dan masa depan bangsa. Betul? Jadi orang Melayu menggunakan akhbar untuk mengetengahkan isu hak tentang dan masa depan negara. Sebagai contoh isu, okey, ni popular. Pada ketika itu isu tentang taraf hidup orang Melayu seringkali ditulis dalam akhbar dan juga majalah. Menuntut penjajah untuk memperbaiki taraf hidup orang Melayu. Okey, untuk pengetahuan anda, orang Melayu sangat mundur di bumi sendiri semasa penjajahan British. Jadi tidak ramai orang Melayu yang berkhidmat dalam pentadbiran British, tak ada. Sedangkan orang Melayu, orang asal, orang bumi putra, memang orang Melayu, tetapi tiada hak dalam pentadbiran. Begitu jugalah dalam ekonomi, dan sosial. Dalam bidang ekonomi, orang Melayu sangatlah mundur dalam ekonomi moden yang diperkenalkan British. Bayangkan, kaum pendatang, atau imigran, kita sebut sebagai imigran, atau kasarnya kita sebut pendatang, jadi kita gunalah perkataan imigran lebih eloklah. Imigran. Jadi golongan imigran seperti orang Cina dan orang India mendapat mendapat kenikmatan ataupun kekayaan hasil dasar dari British tu. Contoh. Perlombongan biji timah, kita tahu British telah membawa masuk imigran Cina untuk bekerja dalam sektor tersebut. Jadi untuk memastikan kebajikan pelombong-pelombong terjaga, British menyediakan sekolah, hospital, jalan raya supaya kebajikan pelombong tersebut dapat dijaga, dan juga dalam masa yang sama kepentingan ekonomi British tetap berjalan daripada hasil bumi tersebut. Jadi itu sebabnya kawasan-kawasan Lombok biji timah ni bertukar menjadi pekan jadi bandar. Jadi kita lihat bandar banyak didiami oleh imigran dari China. Mana Melayu pada ketika itu? British tidak membawa masuk orang Melayu dalam ekonomi moden. Begitu. Jadi itu sebabnya orang Melayu tertinggal jauh dalam bidang ekonomi pada ketika itu. Jadi perkara ini ditulis dalam akhbar dan juga majalah. Jadi cikgu highlightkan di sini. Yang penting mengetengahkan isu hak. Mana pula tak jadi kita cikgu guna pointer ni. Outline. Mengetengahkan isu hak, kenapa tak jadi? Sekejap tak jadilah pula. Dah.
dan masa depan bangsa. Okey. Okey, polemik kaum muda dan kaum tua. Okey, baik, apa maksud polemik? Baik. Okey, kaum muda ialah golongan Melayu, intelektual Melayu, okey, yang berpendidikan agama, okey, yang berpendidikan agama, yang berpendidikan barat. Dia terdedah kepada pendidikan agama dan juga barat. Fokusnya ialah kepada kemajuan dunia dan juga kemajuan di akhirat. Itu kaum muda. Kaum muda. Sebab kaum tua pula dia berbeza dengan kaum muda. Kaum tuanya ialah dia mementingkan agama sahaja. Jadi berlakulah perbezaan, perbalahan pendapat. Ini dinamakan sebagai polemik. Okey. Jadi polemik tersebut ditulis, diceritakan dalam akhbar. Okey, jadi selain daripada itu isu pentadbiran, ekonomi dan juga sosial. Okey, nampak? Cuba tengok nama akhbar tersebut. Okey, Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Warta Melaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak di Sarawak, Akhbar Majlis, Majalah Guru. Okey, dan kita ada juga kita nampak tokoh akhbar tersebut, Cetek Yunus Abdullah, kita dah jumpa tadi. Okey, antara pengarang terkenal yang lain Yusof Ahmad, Tok Kenali. Yang ni sangat-sangat orang kata popular di Kelantan, Tok Kenali. Muhammad Yusof Abdul Hamid, cikgu ada buku dia. Okey. Datuk On Jaafar, ni dulu dia ni wartawan dan juga pengarang atau penulis. Abdul Rahim Kajai juga wartawan dan penulis. Kita juga ada akhbar berbahasa Inggeris, Malay Mail, The Malaya Tribune, okey. Kemudian Fajar Sarawak, cikgu dah cakap tadi, dan seterusnya. Itulah contohnya pelajar-pelajar akhbar dan majalah. Faham pelajar-pelajar? Okey. Student respon, okey, faham ke tidak? Okey. Okey. Okey, baik. Jadi itulah dia akhbar dan majalah oleh orang Melayu. Okey. Jadi orang Melayu dia mengetengahkan isu hak dan masa depan bangsa. Baik, kita lihat. Okey, sisi yang lain di akhbar masyarakat Cina dan India. Okey, apa cerita pula akhbar masyarakat Cina dan India? Okey. Jadi di tanah Melayu juga ada akhbar untuk orang Cina dan juga orang India. Okey. Jadi kita tengok. Jadi akhbar masyarakat Cina juga dia lebih kepada mengekalkan identiti, memperjuangkan nasib wanita, menyemai perasaan cinta akan negara Cina. Jadi penulisan akhbarnya, kontennya, fokus idenya lebih kepada negara asal mereka. Nampak? Maksudnya kalau kita faham, akhbar masyarakat Cina dan India, dia lebih kepada dia berorientasikan negara asal mereka. Jadi semangat kebangsaan mereka, semangat kebangsaan Cina. Jadi semua konten dalam akhbar tersebut cenderung ke seberang laut Cina. Okey. Baik, antara akhbar tersebut Nanyang Sun Hoi Pao, Chon Sing Yip Pao. Berbelit lidah cikgu nak sebutnya. Jadi itulah nama akhbarnya. Jadi dalam akhbar tersebut, cikgu cakap tadi tentang negara Cina, asal usul mereka, contoh pergolakan politik di negara Cina, apa sahajalah berkaitan dengan negara di Cina. Tak ada satu pun cerita tentang tanah Melayu. Tanah Melayu tak ada. Okey, kemudian kita lihat akhbar untuk masyarakat India pula. Okey. Antara akhbar tersebut ialah Tamil Nesan, Tamil Murasu, Indian dan Indian Power. Okey, baik. Akhbar masyarakat India pula dia cenderung kepada dia terlalu singkat sangat. Dia tidak macam akhbar Cina. Dia terlalu singkat. Lepas tu terkubur. Okey, cikgu tak tahu kenapa terkubur. Okey, salah satunya sebabnya terkubur tu masalah bajet juga bajet nak keluarkan akhbar ni kena ada mesin cetak, kena ada mesin cetak. Mesin cetak harganya
syarikat itu tak ada kewangan yang kukuh, susah sikit. Okey. Baik, akhbar ni mementingkan tentang perpaduan bagi masyarakat kelas menengah di India. Okey. Dalam akhbar tersebut, okey, menulis tentang lebih kepada golongan kelas menengah India. Kelas menengah ni maksud golongan pertengahan. Okey. Maksudnya orang yang kerja dengan kerajaan, orang India yang kerja dengan kerajaan. Contohnya kerani, contohnya peguam, contohnya pegawai-pegawai kerajaan. Jadi akhbar-akhbar Tamil Nesan, Tamil Merasu banyak menulis tentang kepentingan hak-hak dan juga masyarakat kelas menengah India di negara ini. Okey, itulah pelajar-pelajar sekalian. Okey, akhbar majalah okey di tanah Melayu. Okey, faham? Faham tak? Setakat ni okey? Okey, cikgu. Alhamdulillah. Okey, kita tengok halaman seterusnya, muka surat 39, karya kreatif. Okey. Baik, karya kreatif ni nampak lebih menonjol dari sisi orang Melayu sendiri. Okey, orang Melayu banyak menulis ataupun berkarya, okey. Berkarya, okey, contohnya novel, cerpen dan juga puisi. Sebagai contoh, novel banyak novel, contohnya Putera Gunung Tahan karya Pak Sako sebagai contoh, okey. Kemudian contoh novel Mari Kita Berjuang oleh Abdullah Siddiq. Nampak mesejnya mengajak kepada memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Okey. Dan semua karya-karya ini, novel, cerpen dan puisi bertemakan semangat cinta akan negara, nampak? Ini penting, dan perjuangan membela nasib bangsa. Tak kira disusun novel tu plot cerita apa. Apa-apa plot, apa-apa watak yang dicipta, yang dikarya dalam novel, puisi dan cerpen, okey, semuanya berkisar tentang semangat cinta akan negara dan juga memperjuangkan nasib bangsa. Tak kisahlah apa tajuk dia pun. Okey. Contoh, okey, puisi Angan-angan dengan Gurindam. Okey. Puisi Sedarlah, puisi Semenanjung, okey, puisi Serunai Punjangga, okey. Mungkin pelajar tak pernah baca atau pernah baca lagi puisi ini. Okey, tapi cikgu kalau boleh cuba Google baca, okey. Ini khazanah negara pelajar-pelajar, puisi ini. Okey. Puisi ini dianggap sebagai khazanah negara. Sebab dalam puisi ini mengajak kepada masyarakat, khususnya orang Melayu, untuk membela nasib bangsa. Okey. Okey. Okey, samalah dengan cerpen. Okey, contoh cerpennya ialah karya Ishak Haji Muhammad ataupun dikenali dengan nama penanya Pak Sako, Ishak Haji Muhammad. Okey, Rumah Besar Tiang Sebatang. Ni. Okey. Karya Pak Sako. Satu lagi karya dia Putera Gunung Tahan. Okey. Kemudian Abdul Rahim Kajang, Cerita Awang Kutan. Ni semua khazanah negara ni pelajar, Okey. Dan Syamsuddin Saleh, di sinilah kita bukannya orang dagang. Ini memang dahsyat ni. Ini karya Syamsuddin Saleh memang best baca. Okey, di sini kita bukannya orang dagang. Orang dagang maksudnya apa? Orang dagang ni ialah pendatang. Ini pelajar-pelajar novel, cerpen, puisi, okey. Orang Melayu memang kaya dengan bahasa, sangat kaya dengan bahasa. Ayatnya disusun dengan puitis. Okey, dia nak menegur, orang Melayu menegur secara halus, tetapi makan dalam. Orang kata makan dalam, tegurnya halus, sopan santun, tetapi makan dalam. Seperti karya Syamsuddin Saleh. Di sini kita bukannya orang dagang. Memang kalau kita baca karya ini, kita makan dalam lah, kita terasa. Jadi pelajar-pelajar, itulah karya kreatif. Okey, faham pelajar-pelajar setakat ni? Okey. Okey takut cikgu short sendiri ulas awak ni tertidur pula. Tak ada kot kan? Tak ada kan? Faham yang perempuan macam ni okey? Nur Husni okey, Nur Husni. Tu. Husni okey, Husni. Okey. Mira okey, Mira. Okey. Okey. Nur Aisyah. Alhamdulillah. Okey. Yalah, maklumlah orang perempuan dia sekarang
punya di dapur masak agaknya berapa banyak tak resipi yang dihafal golongan-golongan perempuan ni Azim oh tak tahulah mesti banyak ni resipi-resipi betul Echa? Echa? Oh Echa masak Echa kot. oh Echa apa resipi dia tak apa nanti Echa kongsikan bila kita kembali sebelum ke sekolah okey Echa. Alright, ada nak tanya tak ada untuk karya kreatif okey? Okey tak? Okey okey, kita masuk yang ni perjuangan melalui persatuan. Persatuan okey, baik. Baik, untuk persatuan, okey. Okey, tadi kita dah belajar perjuangan melalui penulisan. Okey. Yang ini ialah perjuangan melalui persatuan. Orang Melayu menubuhkan persatuan atau pertubuhan. Dan pertubuhan ni bersifat sosio-budaya. Mula-mula ingat pertubuhan atau persatuan ni hanya menuntut British ataupun penjajah memperbaiki taraf kehidupan orang Melayu. Kemudian lama-lama pertubuhan atau persatuan ni dia menuntut pula kemerdekaan negara. Itu perkembangannya Baik, persatuan atau pertubuhan atau kesatuan. Yang paling awal di negara kita ialah Kesatuan Melayu Singapura. Kemudian Persaudaraan Sahabat Pena, PASPAM. Okey. Kemudian Kesatuan Melayu Muda, KMM. Ini untuk orang Melayu. Orang Cina pula, okey, kita ada persatuan-persatuannya. Okey, contohnya SCBA, Persatuan Orang Cina Peranakan British. Okey. Orang India, okey, ada tak orang India? Orang India pun ada CIAM, Central India Association of Malaya. Baik, okey, macam mana kita nak faham persatuan ini? Okey, senang saja. Yang pertama, okey, nama persatuan. Okey, baik. Sekejap Yang pertama, cikgu tulislah dulu. Kita nak faham ni, kita kena tahu, kita kena analisis. Yang pertama, okey. Yang pertama ialah nama persatuan. Dan yang kedua, okey, tujuan persatuan tersebut. Dua perkara ini cukup. Okey. Untuk topik ataupun subtopik ini ada dua sahaja. Analisis yang kita perlu buat. Yang pertama, nama persatuan, tujuan persatuan. Okey, cikgu bagi contoh Baik. Nama persatuan Kesatuan Melayu Singapura. Okey. Baik, apa tujuannya? Menggalakkan ahli bergerak aktif dalam pentadbiran. Banyaklah apa nama tujuannya? Memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan pendidikan serta mementingkan pelajaran teknik yang berpengajian tinggi. Baik. Kesannya pun boleh, kesannya mendorong kepada penubuhan persatuan negara lain. Okey, bolehlah tambah sini kalau nak tambah Okey, yang ketiga ialah kesan. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, jadi simple saja. Okey, contoh. Kesannya untuk dalam KMM ni, jadi KM mereka dapat bekerjasama dengan British dan meminta supaya lebih berikan orang Melayu dalam pentadbiran. Itu kesan. Okey, yang berbentuk kejayaan. Itulah dia analisis bagi Kesatuan Melayu Singapura. Cuba kita tengok PASPAM pula. Okey, apa PASPAM dia? Nama PASPAM settle. Okey, ada nama dia PASPAM. Okey. Okey, menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat. Okey, jadi kita tengok apa tujuannya. Okey, ini kesan. Berjaya menghimpunkan wakil Persatuan Melayu dari Brunei, Labuan dan Sarawak untuk mengutarakan isu kebangsaan. Kemudian ada tambah ni, pengasas PASPAM Muhammad Rekawi Yusof. Okey, tak apa ni tak perlu. Okey. Okey. Cukup saja, itu saja. Cukup. Cukup, itu yang penting. Okey. Baik, tengok KMM. KMM. Okey. Ibrahim Haji Yaakob pengasasnya. Okey. Okey, kita tengok apa dia. Ni dia. Tujuan dia. Menentang British.
Okey. Dengan mewujudkan gagasan yang dinamakan sebagai Melayu Raya. Okey, melalui gabungan di tanah Melayu dan Indonesia. Baik. Persatuan Melayu Muda ditubuhkan oleh Ibrahim Haji Yaakob. Okey, tujuannya untuk menentang British. Okey. Yang kedua untuk mewujudkan gagasan yang dinamakan sebagai Melayu Raya, gabungan tanah Melayu dan Indonesia. Okey. Jadi inilah tujuan Kesatuan Melayu Muda. Okey. Tetapi Kesatuan Melayu Muda dianggap sebagai radikal. Jadi British anggap sebagai radikal kerana berani menyuarakan penentangan kepada British. Okey. Dan juga KMM dianggap membangkitkan perasaan anti-British. Jadi itu sebabnya akhirnya KMM diharamkan oleh British. Okey, pelajar-pelajar setakat ni okey? Setakat ni okey? Untuk perjuangan Persatuan Melayu, okey, baik. Sekarang ni cikgu nak anda lihat okey, untuk masyarakat Cina lah. Okey. Persatuan Masyarakat Cina. Okey. Okey, jadi sebenarnya untuk Persatuan Masyarakat Cina ni lebih kepada apa yang berlaku di negara-negara asal. Okey. Contoh, okey. Menumpukan perhatian apa yang berlaku di China. Okey, itu persatuannya. Persatuan ditubuhkan secara tak langsung hanya untuk berorientasikan negara China. Okey. Namun begitu, terdapat juga persatuan China, dia memberi perhatian kepada kebajikan perkembangan politik tempatan di negara kita. Contohnya orang Cina yang lahir di negeri Selat. Dia berbeza. Okey, jadi untuk ini cikgu nak jelaskan. Baik. Di tanah Melayu ada dua golongan orang Cina. Satu orang Cina yang asalnya dari negara Cina. Okey, di negara Cina datang ke tanah Melayu. Okey, menetap di negeri-negeri Melayu. Okey. Okey, dia asal sana. Okey. Yang kedua orang Cina, dia datang ke negeri Selat. Bukan negeri Melayu, negeri Selat. Apa dia negeri Selat? Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Dia datang ke negeri Selat, lahir di sana. Ini dinamakan sebagai orang Cina peranakan. Kalau orang India pula, orang India peranakan. Itu sebabnya di Melaka hari ini ada kaum Baba Nyonya. Kaum Baba Nyonya tu kaum Cina peranakan lah. Kalau kita lihat di Pulau Pinang ada golongan anak mami. Okey, kita tengok orang tu macam orang Tamil tapi cakap bahasa Melayu beragama Islam. Itu adalah golongan India peranakan. Jadi golongan Cina peranakan ini yang lahir di negeri Selat, dia mula memberikan perhatian kepada kebajikan mereka di negara kita. Sebagai contoh, Persatuan Cina, orang Cina peranakan British. Okey. Okey. Sebagai contoh ada apa dan orang Cina peranakan ni berpendidikan Inggeris. Okey. Untuk pelajar selalunya orang-orang pada negeri ni Selat, selalunya orang Cina ni dia punya statusnya ialah elit. Ramai di kalangan mereka berkelulusan tinggi. Kelulusan Inggeris. Okey. Jadi itu sebabnya golongan-golongan ini dia statusnya lebih tinggi daripada golongan Cina di negeri Melayu. Okey, mereka boleh cakap berbahasa Inggeris, berpakaian seperti orang Inggeris. Okey, dia ada adab dan sopan. Okey, berbanding dengan orang Cina di negeri Melayu-Melayu lain. Dia punya pekerjaan dia pun profesional. Okey. Jadi seperti Tan Jiak Kim, okey, menumbuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British. Bagi orang India pula. Okey. Orang India, okey, kita ada Malayan Indian Association. Okey. Ditubuhkan oleh G.V. Thaver. Kita ada Persatuan India Taiping dan Persatuan India Pulau Pinang. Okey. Semuanya isu tujuannya membincangkan isu berkaitan dengan masyarakat India di tanah Melayu. Okey, kemudian kita ada juga pertubuhan CIMM, okey, Central India Association of Malaya, CIMM. Okey. Alright. Kemudian jadi kesimpulannya untuk orang India ni, yang pertama,
Tujuan utamanya ialah membincangkan isu berkaitan dengan masyarakat India di tanah Melayu. Okey. Alright. Untuk Cina pula, okey, yang pertama golongan Cina ni dia ada persatuan-persatuan Cina, dia lebih menumpukan kepada hal ehwal politik ekonomi di negara Cina. Yang kedua, manakala golongan Cina peranakan pula, dia menggalakkan pelajaran tinggi dan juga pelajaran teknikal di kalangan masyarakat Cina. Okey. Okey, faham Dan terdapat juga yang menuntut peluang untuk berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan seperti yang diperjuangkan oleh Tan Cheng Lock. Tan Cheng Lock ni Alright. Okey. Okey, Sing tak payahlah Sing. Okey, Sing cukup. Okey, yang penting dia. Okey, baik, settle. Persatuan Melayu, orang Cina dan orang India. Ada nak tanya? Silakan. Ada nanya? Silakan pelajar. Respon, ada nak tanya? Student, ada nak tanya? Respon. Cikgu. Tanya kalau ada. Dia memang ada banyak ada banyak persatuan Okey, baik, memang betul. Banyak sebenarnya persatuan. Okey, tapi cukuplah kita tahu beberapa contohnya. Contohnya untuk Melayu, KMS, ada PASPAM, ada KMM. Sebenarnya banyak lagi. Cukuplah dan tujuan. Okey. Baik, jadi yang penting macam ni. Ini cuba tengok ke atas ni pada skrin cikgu ni kan. Dia mula-mula persatuan-persatuan ini, okey, persatuan orang Melayu ni, dia mula-mula dia menuntut untuk memperbaiki taraf kehidupan orang Melayu. Tetapi lama-lama dia berkembang, dia menuntut kemerdekaan pula. Okey. Manakala untuk persatuan Cina, okey, mula-mula peringkat awalnya dia menumpukan perhatian tentang apa yang berlaku di China. Okay. Manakala untuk persatuan Cina peranakan, dia menumpukan kepada pelajaran tinggi dan juga pelajaran teknikal. Itu. Okay. Kemudian dalam masa yang sama ada juga persatuan Cina ini menuntut untuk berkhidmatan dalam kerajaan. Begitu juga dengan orang India, kepentingan masyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat India di tanah Melayu. Okey, jadi begitu. Okey. Tapi kalau kita ni kalau kita kaji betul-betul, nampak persatuan yang ke arah semangat kebangsaannya sebenarnya persatuan Melayu. Okey. Sebagai contoh, contoh KMM, nampak? KMM ni lah salah satu-satunya persatuan yang berani, okey, berani menentang British, okey, berani nak memerdekakan tanah Melayu. Okey. Dia nak memerdekakan tanah Melayu dengan nama negaranya Melayu Raya. Dia nak merdekakan tanah Melayu, nak memerdekakan Sumatera Indonesia. Jadi dia gabungkan semenanjung tanah Melayu dengan Sumatera ni membentuk satu negara merdeka. Begitulah pelajar-pelajar. Okey. Manakala persatuan untuk masyarakat Cina dan India lebih kepada menjaga kebajikan mereka. Mereka tidak ada lagi menonjol dari segi semangat kebangsaan. Kenapa? Sudah tentunya kita tahu masyarakat Cina dan India ini adalah masyarakat masyarakat imigran. Dia bukan masyarakat asal. Okey, jadi tidak heranlah orang Cina ni lebih kepada orientasi negara asal mereka. Begitu juga dengan orang India. Okey, jadi ada nak tanya lain? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tiada, kita tengok seterusnya topik terakhir dan kita akan tamat bab ini. Okey, jom. Okey, kesan perkembangan nasionalisme. Okey, boleh dilihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Banyak sebenarnya banyak sebenarnya. Okey. Baik, jadi kita ambil sikit aja. Okey. Kita keluarkan yang penting. Okey.
Okey, ni dia. Okey, bila untuk politik, bilangan orang Melayu bertambah dalam, okey, bilangan orang Melayu bertambah. Ambil highlight masing-masing, catatkan. Bilangan orang Melayu bertambah dalam perkhidmatan awam, iaitu Malayan Civil Service. Cikgu dah beritahu sebelum ni, pentadbiran British orang Melayu sangat kurang dalam pentadbiran British. Okey, jadi usaha golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris, maka bilangan orang Melayu berkhidmat dalam sektor pentadbiran bertambah. Okey. Okey, tambah Kemudian yang kedua, okey. Dasar mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka. Baik, apakah maksud dasar desentralisasi? Baik, buat catatan. Yang penting ni. Okey. Baik, dasar desentralisasi ialah okey. Dasar okey. Ni ada cikgu nak jelaskan, cikgu cuba bagi contoh. Ni contoh. Cuba mengembalikan kuasa sultan, residen dan majlis mesyuarat negeri. Okey, maksud dia macam ni. Okey. Okey, kita tahu semasa pendudukan British di tanah Melayu, okey, setiap negeri Melayu ada residen, ketuanya residen. Okey, manakala negeri Selat ketuanya governor. Negeri Melayu tidak persekutu, ketuanya ialah penasihat. Jadi semuanya pegawai Inggeris. Jadi apabila British memperkenalkan dasar desentralisasi, jadi ia mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka. Mengapa? Kerana maksud desentralisasi ialah secara berperingkat-peringkat, okey, saya berperingkat British cuba mengembalikan hak-hak dan kepentingan orang Melayu di tanah jajahan mereka. Itulah desentralisasi. Okey, sebelum ni pemusatan. Dia punya lawan dia pemusatan kuasa. Okey. Jadi desentralisasi ni pengembalian kuasa. Lagi mudah saya rasa awak faham. Okey. Jadi dasar pemusatan kuasa ni sistem residen, sistem penasihat, governor. Okey, dasar pengembalian kuasa kembali balik kepada asal. Okey, kuasa sultan. Okey. Okey, baik. Kemudian seterusnya kesannya, okey. Kita tengok poin yang ketiga, 1, 2, 3. Okey, perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina di negara kita. Nampak? Itu kesan dia. Banyak sekolah Cina didirikan. Okey. Kelab bacaan dan pasukan drama ditubuhkan. Okey. Baik. Kemudian poin seterusnya. Okey. Poin seterusnya. Okey. Ada golongan India dikenali sebagai the straight born people. Maksudnya golongan India peranakan yang lahir di negeri-negeri Selat. Kemudian, menyebabkan British berhati-hati dan bertindak mengadakan beberapa sekatan. Sebagai contoh, menangkap Ahmad Mustamam, Ishaq Yaakob kerana mereka bertindak secara radikal. Ini kesan politik. Dah highlight kan dah? Highlight kan dah? Dah highlight kan dah student? Dah cikgu. Okey, baik, tengok ekonomi. Okey, adalah persatuan kebajikan. Okey. Contoh Al-Jamiah Al-Qaryah membangkitkan semangat berniaga. Okey, menulis rencana berinformasi tentang kemajuan. Okey. Lagi satu ialah okey. Ekonomi. Cikgu tak nak yang poin ketiga ni. Okey, mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, yang ni dari segi ekonomi yang penting. Okey. Baik. Seterusnya, okey, sosial. Okey. Okey, tuntutan peluang pendidikan. Okey, tu yang pertama. Yang kedua,
bukan ini, sorry. Ni, mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Ini baru kesan. Dan kesan seterusnya ialah pelepasan SITC bertambah. SITC ni Maktab Keguruan Sultan Idris. Maksudnya cikgu bertambah. Okey. Jadi bila cikgu bertambah, maka ramailah golongan intelektual yang ada idea tentang nasionalisme. Muncul lebih ramai guru wanita. Okey, nampak? Majalah Bulan Melayu ditubuhkan khusus untuk kemajuan dan pendidikan wanita. Okey. Baik. Ada satu tokoh di sini, muncul tokoh namanya Ibu Zain. Ibu Zain satu tokoh wanita, okey, yang mengingatkan wanita tentang kepentingan ilmu pengetahuan dan mengangkat martabat wanita. Okey, pelajar, sangat menarik sebenarnya. Jadi kat sini sebenarnya ada satu stigma untuk orang Melayu. Okey, apakah stigma tersebut? Okey. Jadi pada ketika itu, okey, orang Melayu, okey, stigma orang Melayu terhadap perempuan. Perempuan tak perlu belajar tinggi-tinggi. Sebab buat apa belajar tinggi-tinggi? Akhirnya ke dapur juga, akhirnya akan kahwin juga, tak ke mana pelajaran tinggi itu. Itu stigma orang Melayu dulu. Ibu Zain lah yang berjasa mengubah stigma tersebut kepada yang lebih positif. Ya, betul, tidak dinafikan fitrah orang perempuan memanglah ke dapur. Sebab dia akan berbakti kepada suami, dia akan menjaga anak-anak mereka. Memanglah ke dapur tujuannya. Okey, begitu sesuai dengan fitrah. Orang lelaki pula fitrahnya sesuailah mencari rezeki, membanting tulang di sawah padi, di ladang-ladang, kan? Itulah fitrahnya. Tetapi dia tak nak, Ibu Zain ni tak nak menjadi satu stigma yang negatif. Okey, orang perempuan, okey, tak perlu belajar tinggi-tinggi. Ke dapur cukup. Jadi Ibu Zain lah yang mengangkat martabat wanita. Okey, selain daripada mahir dalam ilmu-ilmu kedapuran, perempuan juga perlulah memperkasakan diri dengan ilmu pengetahuan. Bagus Ibu Zain ni, okey. Betul tak Echah yang perempuan kat sana? Betul tak? Setuju tak apa yang dikatakan oleh Ibu Zain? Setuju. Nama dia Zain jawab. Oh, bagus Azim. Okey, Azim. Dengar ni Azim. Tanpa perempuan, siapalah kita? Betul. Betul. Siapa masak juadah berbuka puasa? Mak kita kan? Aida, betul. Kita kadang-kadang kita lepak lah, kita main game lah, tak tolong pun, tapi mak kita tak pun bising-bising, nampak tak? Bagus perempuan ni. Itu sebabnya orang perempuan ni, Nabi ke sahabat Nabi, cikgu tak ingat. Orang perempuan ni boleh menggoncangkan dunia tau. Jangan main dia. Jadi orang perempuan ni dia kalau dia backhand memang backhand sungguh-sungguh lah. Itulah dia cikgu nak beritahu kat sini. Orang perempuan telah diangkat martabatnya oleh Ibu Zain, mengubah stigma negatif orang Melayu pada ketika itu. Okey, jadi selain daripada mahir dalam ilmu kedapuran, okey, orang perempuan juga doktor, orang perempuan juga golongan profesional, okey, mahir ilmu dapur, ilmu jurutera, sambil-sambil masak kuih koci, kuih talam tu, sambil-sambil tu menyelesaikan masalah matematik tambahan sebanyak 20 surat. Lama. JKT. JKT kan. Gitulah maksudnya cikgu gunakan analogi. Betul ke? Betul ke Echa? Betul. Echa betul. Okay. Ya, kita pandai admit, pandai juga, tapi perempuan ilmu-ilmu dapur awak kena ambil tahu juga satu hari nanti ilmu tentang dapur ni akan berguna apabila awak bersuami dan berkeluarga nanti. Okey. Baik, seterusnya kita lihat bagaimana pula dengan poin seterusnya. Okey, untuk masyarakat India pula untuk menjaga kebajikan mereka. Kita tahu masyarakat India ni kerjanya banyak di ladang getah. Okey. Jadi tokohnya E.E.C. Thuraisingham selaku Presiden
apa nama penoreh getah, bukan, pemilik ladang getah, okey, telah berjaya untuk meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemelesatan ekonomi. Jadi kesannya penoreh getah yang ramainya orang India ni pun kebajikannya terjaga walaupun dalam situasi sukar kemelesatan ekonomi pada tahun 1920-1930-an. Okey. Baik, kalau awak nak tahu pelajar-pelajar, okey. Pada tahun 1920 hingga 1930-an, dunia mengalami kemelesatan ekonomi sangat-sangat teruk. Dinamakan sebagai, terkenal dengan istilah The Great Depression. Semua negara di dunia. Okey, semua nama sangat meleset. Jadi hidup sukar masa itu. Okey, dan dalam masa yang sama tu sekarang ni lah kita pun nampak macam sukar tempoh PKP ni kerana wabak COVID-19. Jadi ala-ala ke arah itulah. Okey, cikgu harap walaupun ekonomi kita menurun tapi tak adalah meleset sehingga mencetuskan zaman The Great Depression semula. Alright, kita tengok seterusnya, masyarakat Cina. Okey. Kita tahu lama-lama golongan Cina ni, Tan Cheng Lock ni golongan Cina peranakan. Tan Cheng Lock ni dia lahir di dia seorang orang Cina yang berpendidikan tinggi. Tan Cheng Lock ni dia pandai cakap bahasa Inggeris, sangat fasih bahasa Melayu. Tan Cheng Lock ni Okey, jadi Tan Cheng Lock ni dia menuntut British untuk menjaga kebajikan dan menyediakan dana belajar di kalangan masyarakat Cina. Dan jadi kita nampak akhirnya sedikit demi sedikit persatuan India, persatuan Cina di tanah Melayu, mula-mula kita nampak dia berorientasikan negara asal mereka. Lama-lama secara perlahan mereka mula menuntut ataupun memberi perhatian kepada kebajikan hak-hak orang Cina dan hak-hak orang India di tanah Melayu. Okey, satu masa nanti kalau kita belajar dalam bab seterusnya, Tan Cheng Lock nanti dia kata orang Cina ni juga wajar menjadi warga negara di tanah Melayu. Kita akan belajar nanti. Orang Cina nak jadi warga negara. Kenapa? Mereka mula rasa macam mereka dah lama mereka lahir sini, dah lama tinggal. Mereka pun dah lupakan negara asal mereka. Jadi mereka nak juga jadi warga negara. Itulah seperti yang dikatakan oleh Tan Cheng Lock. Malah Tan Cheng Lock pada ketika itu tidak segan-silu menyatakan aku adalah Melayu. Nampak? Aku adalah Melayu. Tan Cheng Lock kata ni, aku Melayu. Sama macam kamu Melayu. Jadi kita akan belajar dalam bab-bab akan datang. Baik pelajar-pelajar, tamatlah bab kita ni. Dah terlebih lah pula 11.44. Sorry. Macam mana, okey tak? Okey cikgu. Okey, terima kasihlah kerana dengar celoteh-celoteh cikgu. Terlajak dah ni. Tak apa ke? Tak apa cikgu, tak apa. Okey, baik. Saya tak perasan pun. Oh, tak perasan pun. Yalah, betul kan, bulan puasa ni kita kena buat aktiviti yang kita tak sedap. Nak dekat puasa tak? Jangan tidur kan. Ingat pesan tidur. Di bulan puasa ni jangan suka sebab tidur yang banyak ni adalah satu latihan untuk menjadi jenazah. Jadi janganlah banyak tidur jadi awak tak sedar dah awak tak sedar rupanya dah setengah hari dah hari ni. Dah setengah hari dah pukul 12. Tak sedar pukul 12 lagi setengah hari lagi. Jadi buatlah aktiviti yang berfaedah. Sebelum kita tamatkan pelajaran kita bab 2 tamat. Cikgu tak sabar-sabar bab 3 ni. Sangat seronok tau. Alright. Ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kalau tak ada tak apa. Kalau ada tanyalah. Kalau tak ada, baiklah macam ni. Nanti cikgu akan beritahu dalam Telegram. Cikgu akan bagi tugasan dalam bentuk satu. Ada dua lah cikgu bagi tugasan. Satu, tugasan itu dalam bentuk tulis jawapannya dalam Google Classroom macam hari tu. Jawab dalam Google Docs.
Okay. Jangan bimbang cikgu tak bagi, cikgu bagi satu soalan aja. Okay, tentang bab 2, saja. Okay. Satu lagi tugasan berbentuk kuis penilaian. Kuis. Yang ini juga cikgu akan berikan dalam Google Classroom. Nanti cikgu beritahu dalam Telegram. Dalam Telegram, buka Google Classroom, jawablah 2 tugasan tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey, jangan bimbang, tempoh tu wajar. Okey. Cikgu akan letakkan dulu Baik, dan dalam masa yang sama, sementara itu, okey, awak bacalah bab 3 sikit-sikit, dapatkan maklumat awal. Okey? Okey, faham Faham. Okey, baiklah. Yang okey, kita tamatkanlah Okey. Okey, Alhamdulillah kita berjaya menamatkan bab 2 pada hari ini. Saya kira dengan anda dalam kelas pagi ini walaupun 6 orang aja, 6-8 orang aja hari ini, tak apalah. Nak buat macam mana kan, masing-masing ada masalah masing-masing. Cikgu faham lah tu. Okey. Cikgu pun mengucapkan kepada anda selamat berpuasa. Okey, jangan puasa yak-yak-ye, lambat lagi buka puasa tu. Okey. Yang kedua, jaga kesihatan baik-baik dalam masa wabak ni. Sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan kebersihan diri. Okey. Selalu dengan sabun dan air juga hand sanitizer. Jangan keluar rumah, awak tak boleh keluar rumah. Okey, masih lagi bawah umur. Nak pergi kedai tak boleh Alright. Baik, salam kepada mak ayah masing-masing, sampaikan salam cikgu kepada mereka. Okey, dengan ini kita akhiri dengan surah Al-As dan Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Okey, lupa cikgu nak beritahu. Okey, oleh kerana cikgu rakam pelajaran hari ini, cikgu akan muat naik rakaman pelajaran hari ini dalam Telegram nanti, insya-Allah. Jadi pelajar-pelajar yang tak ada itu bolehlah belajarlah. Ulang kaji. Ulang kaji. Kalau awak ulang kajilah kan. Yang belum belajar tu dia akan belajar. Okay. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.